Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah Yayasan Taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita diberikan nikmat dan kurniaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat sihat, nikmat masa sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berjumpa, dapat bertatap muka dalam satu majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu majlis ilmu di Yayasan Taklim. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita, iaitu tauhid, pengajian tauhid pada bab yang ke-39. Betul ya? Yes. Bab yang ke-39 iaitu berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tajuk ini merupakan tajuk yang paling penting, yang sangat penting bagi kita semua dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini diberikan tugas, dibebani tugas, iaitu yang berupa syariat Islam yang wajib kita kerjakan. Di mana syariat-syariat ini mengandungi banyak perkara dan hukum yang wajib kita laksanakan. Bagi mengawali tajuk ini, iaitu berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Bermakna di sini tidak boleh ataupun haram seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haram bagi mereka berhakim ataupun meminta putusan hukum kepada selain apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Memang menjadi kewajiban kita semua yang tidak dapat ditawar apabila kita beriman kepada Allah, mengucapkan kalimah syahadah, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensinya adalah menerima segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya. Itu konsekuensi dia apabila kita mengikrarkan dua kalimah syahadat, ataupun konsekuensi kita apabila kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang disembah, Tuhan yang ditaati, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang dipatuhi. Maka di sini kewajiban berhakim ataupun berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa ayat yang ke-59. Inilah dia dalil kewajiban kita berhukum kepada Allah dan Rasulnya, iaitu kepada Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mengaku beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, qada dan qadar dan seterusnya. Kalau kamu mengaku beriman, ati'ullah, bertaatlah kamu, taatilah, patuhilah Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah di sini maksud dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak taat, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama, wa athi'ur rasul, bukan hanya melaksanakan, mentaati apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, akan tetapi selain itu taatlah, patuhilah apa yang disuruh, apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh baginda kepada para sahabat dan seterusnya dibukukan, ditulis dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini perintahnya adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, berhukum hanya kepada Allah, berhukum dengan kitabullah, wa ati'ur rasul, dan juga berhukum kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru yang ketiga di sini disebutkan wa ulil amri minkum. Apa yang dimaksud ulil amri? Yaitu pemegang kekuasaan, yang menjadi pemimpin di antara kamu. Ulil amri, pemegang kekuasaan, selama pemegang kekuasaan berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Makanya dakwah salaf ini, dia selalu mendakwah, mengajak kepada kaum muslimin kepada ajaran yang murni. Yang murni, yang tidak ada tambahan di dalamnya, yang tidak ada pengurangan di dalamnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah ajaran yang murni, sebagaimana yang dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat salafus salih. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, semuanya serahkan, kembalikan, berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang menjadi dalil kepada kita semua untuk sentiasa berpegang teguh, berhukum kepada Allah dan Rasulnya, berhukum dengan Al-Quran, berhukum dengan As-Sunnah. Sebab semua hukum sudah sempurna dalam Al-Quran dan Sunnah, melainkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ijtihad. Oleh kerana itu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum ni, hukum bagi kaum muslimin dia ada 3 yang perlu kita ketahui. Hukum bagi kaum muslimin dia ada 3. Yang pertama, al-hukmul munazzal. Yang kedua, al-hukmul muawwal. Yang ketiga, al-hukmul mubaddal. Boleh diulangi? Apa yang pertama? Munazzal. Tak apa, yang penting ingat munazzal tu je. Al-munazzal, al-hukmul munazzal. Okey. Yang kedua apa tadi? Al-hukmul muawwal. Alhamdulillah, masih ingat. Jadi ada sebagian dari pada kita ingatan dia dhabit. Kalau dalam hadis tu dia ad-dhabtu. Kuatan apa? Abdu tu ni apa? Kekuatan. Kuat ingat. Sebab dia ad-dhabt dia ada 2. Ada dhabtul hifzi, dhabtul kitabah.
Kuat dalam ingatan, dalam hafalan, lepas tu kuat dalam tulisan. Dalam menulis. Jadi semua apa yang disampaikan tu ditulis. Itu pun disebut sebagai dhabit, kuat. Kuat dalam apa? Bukan dalam ingatan, tetapi dia menulis supaya tak hilang. Okay, yang kedua tadi al-hukmul awal, yang ketiga al-hukmul mubaddal. Ada 3 hukum. Yang pertama al-hukmul munazzal ni, apa maksud dia? Hukum apa munazzal? Hukum yang diturunkan, hukum yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meliputi 2 perkara, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini disebut al-hukmul munazzal, hukum yang diturunkan, yang diwahyukan kepada baginda Nabi. Al-Quran dan Sunnah. Nak tahu hukum munazzal tu, tengok dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan hukmul munazzal ni wajib kita kerjakan. Wajib kita berhukum kepada hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ini tidak ada perbezaan antara ulama. Ya, selagi kita hidup, selagi kita mengikrarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, wajib baginya untuk berhukum kepada keduanya. Al-hukmul munazzal. Yang kedua ialah al-hukmul muawwal. Muawwal ni maksudnya ditafsirkan. Ditafsirkan ataupun ditakwilkan. Hukmul muawwal. Muawwal ni apa maksudnya? Ialah hukum hasil ijtihad ulama. Hukum hakam yang berkaitan dengan ijtihad ulama. Hukum ni dia tak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi para ulama membincangkannya. Ini hukumnya wajib. Ini hukumnya sunnah. Ini tidak boleh, ini boleh. Itu disebut al-hukmul muawwal. Apa hukumnya kita mengerjakan al-hukmul muawwal ni? Hukum dia adalah jaiz, boleh. Sama ada kita nak kerjakan hukmul muawwal ataupun kita tak nak kerjakan, tak ada masalah. Sebab dia relatif. Tapi kalau al-hukmul munazzal, hukum yang diturunkan kepada baginda Nabi, wajib dilaksanakan, wajib dikerjakan. Tetapi al-hukmul muawwal, hukum yang dihasilkan oleh ijtihad ulama tu relatif, sama ada kita nak ikut ataupun tak ikut. Nak ambil pandangan yang mana. Satu imam kata macam ni, satu imam kata macam ni. Pilih, kita boleh memilih. Yang terpenting hukum itu disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Mana yang paling mendekati dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga ni. Ni yang ketiga yang dilarang. Al-hukmul mubaddal. Apa mubaddal? Mubaddal. Yes. Hukum yang sudah diganti. Al-hukmul mubaddal. Hukum yang sudah diganti. Ini maknanya ya. Maksud dia ialah hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu hukmul mubaddal. Al-hukmul mubaddal. Hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Al-hukmul mubaddal. Manakala al-hukmul munazzal ini jelas datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang kedua tadi al-hukmul muawwal, dia relatif. Kalau dia benar, datangnya daripada Allah. Kalau dia salah, datangnya daripada manusia. Daripada kesalahan manusia. Jadi ada 3 jenis hukum ni. Yang wajib kita hindari, yang wajib kita elakkan, tak boleh kita amalkan. Yang ketiga ni, al-hukmul mubaddal. Al-hukmul mubaddal. Hukum selain daripada hukum Al-Quran dan Sunnah. Ini dia. Kita kena tahu benda ni. Okey, tayyib. Baik. Pada bab yang ke-39 ini, berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala membawakan 5 dalil daripada Al-Quran, ya, daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, kita mulakan daripada yang pertama. Inilah kita seronoknya belajar tauhid ni, tauhid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Semuanya berdasarkan dalil. Bukan berdasarkan
fikiran ataupun perasaan. Apa yang berkaitan dengan hukum Allah, apa yang berkaitan dengan tauhid, dengan keyakinan, dengan akidah, maka dalillah yang lebih didahulukan, yaitu dalil Al-Quran, dalil nas, naqli Al-Quran dan Sunnah. Okey, kita mulakan daripada yang pertama. Okey. Yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa. Ini sambungan daripada ayat yang tadi ya, yang sudah dibacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul ulil amri minkum. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Yang bermaksud alam tara. Alam tara, alam di sini bermaksud tidakkah? Maksud dia tidakkah? Di sini adalah istifham. Lam ni adalah nafi. Alam tidakkah? Tara, kamu memperhatikan. Tara ni boleh bermaksud mengetahui, melihat, memperhatikan. Tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad? Alam tara, tidakkah engkau memperhatikan? Siapa yang disuruh perhatikan di sini? Ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku? Za'ama yaz'umu makna dia mengaku ataupun mengira. Yaz'umuna mengaku ya, annahum bahwa diri mereka amanu bima unzila ilaika, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablika, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, yaitu kitab-kitab sebelum kamu, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf. Yuriduna ayyatahakamu ila taghuti, mereka hendak berhakim kepada tagut. Jadi apa dekat sini maksudnya? Dalam ayat ini, kalau kita tengok dalam tafsir dalam tafsir Al-Baghawi rahimahullahu taala, ini ada sebab nuzulnya. Kenapa ayat ini sampai turun? Ada sebab-sebab nuzulnya. Tanpa kita jelaskan dulu, kita kaji dulu tentang tafsiran daripada ayat ini. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan orang-orang yang dalam dirinya tu mengaku beriman. Amantu billah, amantu bi rasulillah, amantu bi kitabillah. Ya, beriman nih. Tapi iman mereka secara zahir saja. Tetapi dalam hati mereka, mereka kafir. Ini apa? Disebut apa orang yang demikian? Secara zahir mereka beriman, tetapi secara batin mereka kafir. Munafik. Memang dia mengaku. Ini memang dahulu ni banyak orang munafikin. Secara zahir dia mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, bersyahadat, ya, mengikrarkan dua kalimat syahadat. Tetapi dalam hati mereka, mereka tidak mengakui. Mereka adalah orang-orang munafik. Macam mana keadaan orang munafik ni? Yang secara zahir mereka mengakui beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum baginda Nabi SAW. Mereka ni ketika ingin berhukum kepada tagut. Tengok ni, berhukum kepada tagut.
meminta keputusan dalam hukum kepada togut. Togut ini siapa togut? Masih ingat dulu kita belajar tentang togut? Iya, selain daripada Allah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini togut. Termasuk dukun ataupun tukang sihir masuk kepada togut. Berhala-berhala masuk kepada togut. Waqad umiru ayyakfuru, padahal dahulu ni mereka ni diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingkari togut. Jangan percaya kepada togut, jangan sembah togut, jangan mengagungkan togut, jangan patuh kepada togut. Ya, jangan patuh kepada togut. Wajib kafir kepada togut. Bagi orang yang beriman kita semua ni wajib kafir kepada togut, ingkari togut, bahwa togut itu bukan sesembahan, bukan Tuhan, melainkan dia adalah kekasih-kekasih syaitan. Tak boleh berhukum kepada mereka. Wa yuridu syaitanu ay yudhillakum dhalalan ba'ida. Apabila mereka ni orang-orang munafikin, orang-orang Yahudi, ya, berhukum kepada selain Allah, berhukum kepada taghut, kepada tukang sihir, kepada bomo dan sebagainya, maka syaitan menyesatkan mereka sesesat-sesatnya. Maksudnya apabila seseorang ataupun kaum muslimin dia beriman tetapi masih lagi berhukum kepada selain Allah, berhukum kepada taghut, bermakna dia termasuk orang-orang yang tersesat. Itu dia. Sekarang kita tengok asbabun nuzul dia. Kenapa ayat ini sampai turun? Apa sebab dia? Kenapa ayat ini sampai turun? Tengok ni dalam tafsir Al-Baghawi dia disebutkan. Al-ayah qala Asy-Sya'bi berkata, kana baina rajulin minal yahud wa rajulin minal munafiqin husumatun. Bahwasanya dahulu ni ada dua orang lelaki. Dua orang lelaki ini bergaduh, bertengkar. Bertengkar suatu masalah. Satu lelaki ini adalah orang Yahudi, satu lelaki ini adalah orang munafik. Berarti kalau orang munafik, dia Islam. Secara zahir dia Islam, tapi secara batin dia kafir. Satu orang Yahudi, satu orang munafik. Bertengkar, bergaduh. Faqala al-Yahudi, seorang lelaki Yahudi ini dia berkata, natahakkum ila Muhammad li'annahu arafa annahu la ya'khudhur rishwata wa la yamilu fil hukmi. Kata seorang Yahudi ini, apabila dia bergaduh dengan seorang lelaki munafik ni, maka berkata orang Yahudi ni, kalau macam tu, kalau kita nak ambil keputusan, ya, nak ambil jalan keluar, kalau begitu kita pergi kepada Muhammad. Kita tanya kepada Muhammad, kita berhukum kepada Muhammad. Sebab Muhammad ni adalah orang yang pandai dan dia tidak mengambil rasuah. Dan dia pun tidak cenderung kepada sebelah. Maksudnya Muhammad ni adalah orang yang bersih, orang yang pintar. Tak pernah buat rasuah, tak pernah korupsi, tak pernah mengambil rasuah, dan dia apabila memutuskan hukum, dia memutuskan seadil-adilnya, tidak berat ke sebelah. Ini kata orang Yahudi. Memang orang Yahudi ni dia sebetulnya percaya dalam hatinya bahawa Muhammad adalah seorang nabi. Dia mempunyai kitab. Cuma karena mereka sudah dikalahkan dan dikelabui oleh nafsu dan kesesatan, maka mereka tidak mengakui Muhammad sebagai Nabiullah. Tetapi orang munafik tu jawab. Jadi maksudnya orang Yahudi ini memang menghendaki untuk meminta keputusan hukum kepada baginda Nabi. Tapi orang munafik ni dia tak mau. Kata orang munafik ni, natahakkum ilal yahud li'ilmihi annakum ya'khuduna ar-rishwata wa yamiluna fil hukmi. Tak, jangan berhukum kepada baginda Nabi. Tapi kita pergi kepada seorang Yahudi. Kita minta keputusan hukum kepada seorang Yahudi je. Sebab dia ada ilmu. Dan dia boleh mengambil riswah. Dan dia apabila memutuskan hukum, dia boleh berat ke sebelah. Ini kata si munafik. Sebab orang munafik kan.
Munafik ini dia mengandalkan cara untuk mencapai tujuannya. Dengan cara apapun. Yang penting tujuannya tercapai dengan rasuah ke, dengan menyogok ke dan sebagainya. Dan memang dahulu ni orang munafik dan juga orang Yahudi ni mereka terkenal dengan rasuah. Jadi sesiapa yang biasa buat rasuah, korupsi, bermakna dia sekawan adik-beradik dengan Yahud dan munafik. Ya. Ini buktinya. Lepas tu kat sini disebutkan fattafaqa ala ayyatiya kahinan fi juhainah fayatahakama ilaihi. Tengok, satu orang Yahudi ni yang dijadikan sebagai pemutus ni sebetulnya mereka adalah ada seolah bomoh, dukun. Kat sini disebutkan fattafaqa. Mereka berdua bersetuju untuk pergi kepada seorang dukun, seorang bomoh di Juhainah. Maka mereka berdua meminta diputuskan hukumnya. Lalu turunlah ayat ini. Fanazalat hadhil ayah. Alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu yudillahum dhalalan ba'ida. Itu ceritanya ayat ini turun. Berhakim kepada bomoh. Macam mana bomoh ini jadikan sebagai hakim? Dia orang yang bodoh. Dia tidak tahu hukum hakam. Cuma dia mengandalkan ataupun bermodalkan informasi daripada jin dan syaitan. Itu je kenapa dia dijadikan sebagai hakim. Itu. Baik. Kemudian ayat seterusnya. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Jadi apabila orang munafik ni, orang-orang Yahudi ni, mereka diseru untuk berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, maka mereka tidak mau, enggan, mereka tidak mau. Yasudduna anka sududa. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Okey. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik itu menghalangi manusia daripada mendekati kamu dengan sekuat-kuatnya. Oleh kerana itu sebagai balasan bagi mereka, fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka. Jadi maksudnya orang yang berhukum kepada selain Allah, kepada selain Rasulullah, maka mereka akan ditimpa suatu musibah, akan ditimpa suatu bencana, akan ditimpa suatu azab. Kemudian mereka datang kepadamu seraya bersumpah, demi Allah sekali-kali kami tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Kita teruskan kepada ayat yang kedua. Dalil yang kedua. Allah berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ, dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka ni siapa? Orang-orang munafik. Boleh tengok dalam tafsir surah Al-Baqarah nanti ayat yang ke-11. Ada yang mengatakan orang Yahudi. Ya, wa idza qila lakum, dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik ni, la tufsidu fil ard. Janganlah kamu berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Apa yang dimaksud la tufsidu di sini? Membuat kerusakan. Apa maksud la tufsidu? Yes, kafir, berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat maksiat-maksiat yang lain. La tufsidu fil ardi. Jangan engkau buat kerusakan. Maksudnya jangan engkau kafir, jangan engkau syirik, jangan engkau berbuat perkara-perkara maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban orang-orang munafik ni? Innama nahnu muslihun. Inilah jawaban orang munafik. Ketika mereka diberikan peringatan, ya,
supaya mereka mentauhidkan Allah, supaya mereka jangan kafir, malah mereka menjawab innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kami ini bukan membuat kerusakan. Kami ini tidak menyembah Allah, tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Bukan kami membuat kerusakan. Tetapi kami adalah orang-orang yang sentiasa mengadakan perbaikan. Nah itu jawaban mereka. Okey, kemudian seterusnya dalil yang ketiga, muka surat 190. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu, dan jangan kamu membuat kerusakan. Tafsirannya sama dengan yang di atas tadi, ya. Apa yang dimaksud dengan fasad ataupun al-ifsad, membuat kerusakan, sama dengan yang di atas. Fil ardi, di muka bumi, ba'da islahiha, sesudah Allah memperbaikinya. Apa maksud ba'da islahiha? Setelah Allah memperbaikinya. Yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeza antara yang hak dan batil, maka janganlah kamu lagi membuat kerusakan. Janganlah kamu kafir, janganlah kamu syirik, janganlah kamu bermaksiat. Aku sudah utus kepada kamu seorang utusan Muhammad, dan aku telah turunkan kepada kamu satu kitab yang menjadi panduan dan rujukan, yaitu Al-Quran. Nah, itu dia. Surah Al-A'raf ayat yang ke-56. Lepas itu dalil seterusnya. Al-Ma'idah ayat yang ke-50. Baik. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية, adakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Kenapa disebut jahiliyah? Iya, sebelum kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum keutusannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum diutusnya baginda Nabi ini memang terlaku banyak kesesatan, banyak hukum-hukum ataupun perbuatan-perbuatan yang menyeleweng, yang tidak pantas untuk dilakukan. Kalau kita tengok di antara beberapa perbuatan orang-orang jahiliyah terdahulu ni. Kalau kita tengok, ya, salah satu contoh, Anda bagi contoh ni, beberapa contoh, ya. Okey. Di antara perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan jahiliyah, bahawa pada zaman dahulu ni orang Arab ni memandang wanita ni seperti harta benda. Ini dahulu pada masa jahiliyah. Jadi wanita ataupun perempuan, isteri ni diibaratkan seperti harta benda. Sama dengan harta, sama dengan uang, bahkan sama dengan binatang ternak. Tak ada beza. Ini sebelum datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dahulu ni orang-orang Arab ni apabila mereka berkahwin lebih daripada 4. Tak ada had, tak ada batasan. Sebab perempuan bagi mereka suatu kesenangan, mata'un. Tak ada had. Di antaranya lagi perbuatan orang jahiliyah. Wanita tidak diberikan hak untuk mewarisi harta pusaka. Maksudnya wanita ni dia tidak dapat warisan, melainkan lelaki. Kalau lelaki boleh mendapatkan warisan. Kata orang-orang orang Arab dahulu, tidak mewarisi kecuali orang yang mengangkat pedang dan melindungi kabilah. Maksudnya yang dapat warisan tu mereka lelaki, sebab mereka boleh berperang, dapat melindungi suku-suku ataupun kabilah. Itu dia. Lepas tu ada lagi satu fahisyah ataupun perbuatan keji. Jika seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan isteri serta anak-anak daripada wanita lain, maka anak lelaki yang sulung berhak
ke atas isteri ayahnya. Maksudnya anak sulung ni boleh mengawini ibu tirinya. Ni perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi perbuatan orang-orang jahil ini memang memang sangat keji, sangat tidak baik. Di antaranya lagi, kan masih mungkin di antara kita pernah mendengar ya bahwasanya dahulu pada masa jahiliyah ni seorang perempuan boleh berkahwin dengan beberapa orang lelaki. Pernah dengar tak? Tak dengar? Pernah kan? Mungkin ada yang belum pernah mendengar. Memang dahulu nih. Ini yang disebut dengan perkawinan bersama. Jadi maksudnya sekumpulan lelaki bergilir-gilir bersama seorang wanita. Kemudian apabila wanita itu mengandung dan melahirkan anak, dia diberi hak untuk memilih siapa antara lelaki tersebut sebagai ayah kepada anaknya. Jadi anak tu boleh menunjuklah siapa yang anak tu boleh menunjuk ataupun anak tu lebih mirip, lebih sama dengan siapa yang telah mengawini itu. Itu dia. Jadi banyak perkara-perkara mungkar yang dilakukan ataupun yang berlaku pada masa jahiliyah terdahulu. Di antaranya lagi yang banyak kita ketahui ialah orang Arab ni dia membenci terhadap kelahiran anak perempuan. Maka mereka ni menanam anak perempuan-perempuan mereka dalam keadaan hidup-hidup. Ini salah satu daripada perbuatan jahiliyah ataupun hukum-hukum jahiliyah. Maka dekat sini dalam ayat 50 surah Al-Maidah ni Allah Subhanahu wa taala mencaci dan mencela hukum-hukum jahiliyah, hukum-hukum bodoh, hukum-hukum orang bodoh. Afa hukmal jahiliyati yabghun, kalau mereka ini berhukum kepada selain Allah, berhukum kepada selain Rasulullah, berhukum kepada taghut, maka hukum yang mereka laksanakan, hukum yang mereka dapati itu adalah hukum jahiliyah. Itu maksudnya. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin ataupun beriman. Sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib melaksanakan ataupun berhukum kepada hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dalam surah dalam surah Al-Maidah, dalam surah Al-Maidah ni kita akan mendapati ancaman-ancaman bagi seseorang yang tidak berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ancaman dia ada 3. Boleh tengok dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-44, ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-47. Bunyi dia sama semua ni. Wa man lam yahkum, ni ancaman dia. Wa man lam yahkum. Boleh cek ya. Pada ayat yang ke-44 tu, ayat yang terakhir tu, wa man lam yahkum bima anzalallah. Sesiapa yang tidak berhukum, ya, sesiapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu Al-Quran ataupun kitab-kitab yang terdahulu, Az-Zabur, At-Taurat, Injil, Suhuf, faulaika humul kafirun. Maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Kita kena tahu penjelasan ayat ni. Tapi tak apa, saya nak baca dulu semua ni. Jadi ayat yang tadi itu, barang siapa ataupun sesiapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Lepas tu ayat yang ke-45. Hujung sekali tu, sama, hujung sekali tu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Kalau yang di atas tadi kafir. Kalau yang kedua ni,
Ya, ayat yang ke-45 ni, dia adalah zalim. Sesiapa yang tidak memutuskan perkara mengikut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Zalim. Meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Itu zalim. Okey. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga. Pada ayat yang ke-47. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Yang ketiga ni, sesiapa yang tidak memutuskan perkara mengikut apa yang diturunkan Allah, memutuskan perkara tidak berpandukan Al-Quran, hukum Al-Quran dan Sunnah, faulaika humul fasikun, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi ancaman ini sangat besar ya. Ancaman bagi orang yang tidak berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Kitabullah dan As-Sunnah, ancaman dia ada 3. Kafir, zalim, fasik. Kalau anda perjelaskan, kalau anda tulis ayat ni supaya lebih jelas, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ humul kafirun. Okey? Lepas tu humul zalimun. Humul zalimun. Lepas tu yang ketiga humul fasiqun. Nih, humul fasikun. 3 ancaman nih bagi orang yang tidak berhukum dengan Kitabullah, dengan Al-Quran dan Sunnah, ataupun bagi orang yang terdahulu kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab-kitab yang lain. Ancaman dia ada 3, termasuk dia orang kafir, termasuk dia orang zalim, termasuk dia orang fasik. Ini kena kita tahu apa yang dimaksud tafsiran dalam ayat-ayat ini. Okey, bagaimana dengan kita ya? Yang kita adalah orang Islam kan, orang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang hidup di Nusantara ni? Kita beriman kepada Allah. Kita adalah orang Islam. Iman kepada Al-Quran, beriman kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak berhukum dengan hukum Islam. Hanya sebahagian saja. Sebahagiannya kita tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Adakah kita termasuk pada ayat ni? Macam mana kita nak jawab ni? Sebab di dalam negara kita, di Nusantara ni, hukum yang kita pakai bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Malaysia hukum British, British kan? Kalau di Indonesia dihukum Belanda. Padahal kita adalah semuanya orang Islam. Beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Sunnah. Tetapi kita tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Adakah kita boleh jatuh kepada kafir, ataupun zalim, ataupun fasik? Macam mana kita nak jawab? Takut tiba-tiba nanti kita ditanya. Takut anak kita membaca Al-Quran ni. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum, tidak memutuskan sesuatu perkara, tidak berdasarkan kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran dan Sunnah, maka mereka adalah orang kafir. Macam mana kita nak jawab? Takkan kita nak cari jawaban dalam internet dulu, cari tanya kepada ChatGPT dan sebagainya. Kita kena tahu nih benda ni. Takut kita ditanya. Macam mana? Kita kena tahu tafsiran dia. Kita kena baca tafsiran ni. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Apakah yang dimaksud bahawa orang yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang kafir? Apa tafsiran dia? Apa kata ulama? Jangan kita terus faham bulat-bulat
daripada ayat ni, terus kita mengatakan orang yang tidak berhukum kepada Allah adalah kafir. Kamu semua ni adalah kafir. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Kena tahu dulu, kena tengok dulu, cari dulu penjelasan daripada ulama. Apa tafsiran daripada ayat ni? Sebab ayat ni penting. Kadang segelintir orang Islam menggunakan dalil ini untuk mengkafirkan pemerintah. Sebab kalau kita tengok daripada zahir ni, memang seakan-akan betul. Pemerintah tu dia tidak berhukum kepada Al-Quran Sunnah. Ini dalil dia. Kafir mereka. Kalau kita semata-mata melihat kepada zahir ayat, memanglah masuk akal kafir. Sebab dia adalah orang Islam. Tetapi justru berhukum kepada selain hukum Islam. Macam mana kita nak faham ni? Okey. Ana kalau tunjuk penjelasan dalam bahasa Arab, semuanya tak faham. Tadi ana dapat artikel, dapat tazkirah yang ditulis oleh ustaz kita Abu Yahya Badrus Salam. Ustaz Abu Yahya Badrus Salam, tahu tak? Ustaz yang mengajar dekat TV Roja, yang memiliki ataupun yang mengasas TV Roja Sunnah Indonesia tu. Dekat sini beliau menulis sebuah tajuk kafirkah negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Adakah negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah ini kafir? Beliau tulis ni artikel ni, dan beliau kumpulkan daripada beberapa referensi dalam menjelaskan 3 ayat ni. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Okey. Ana akan bacakan di sini, mungkin ana nak kongsikan nanti ya. Ana bacakan tulisan beliau supaya kita tahu benda ni. Kalau anda ambil terus daripada tafsirnya, lama nanti nak terjemah apa semua. Ini sudah ada terjemahan dia. Ustaz Badrus Salam. Yes, Ustaz Badrus Salam. Nama kunyah dia Abu Yahya Badrus Salam. Nanti coba anda kongsikan dulu, nanti sesiapa boleh tolong bagikan kepada ni. Select. Okay. Ana coba bagi kepada Cik Mizana, kepada Pak dosen ni. Boleh kongsikan nanti. Ni boleh baca nanti ya, sebagai pengetahuan bagi kita. Ana sendah kepada beliau. Okey. Ataupun kepada Cik Syafiuddin. Hantar juga kepada beliau. Okey, nanti boleh kongsikan dalam grup ataupun dalam mana-mana. Ini boleh kita baca. Ini adalah ilmu. Okey. Ana akan bacakan beberapa perenggan je supaya kita faham. Kata beliau dekat sini, ketahuilah saudaraku, berhukum dengan selain hukum Islam adalah dosa besar yang mendatangkan kemurkaan Allah dan azabnya. Dosa besar ni. Berhukum dengan selain hukum Allah, dengan selain hukum Islam adalah dosa besar dan boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Namun tidak setiap yang berhukum dengan hukum selain Islam itu dikafirkan. Tak boleh kita kafirkan. Kecuali apabila disertai istihlal. Apa tu istihlal? Meyakini bahawa menghalalkan berhukum dengan selain hukum Islam. Atau juhud, mengingkari kewajiban berhukum dengan hukum Allah. Jadi maksudnya tiba-tiba ada seseorang yakin bahwasanya boleh berhukum dengan hukum selain Islam. Ataupun dia ingkar bahawa berhukum dengan hukum Islam tidak wajib. Ini disebut juhud, mengingkari. Ataupun inad. Inad itu apa? Menentang. Menentang hukum Islam disertai dengan sombong dan melecehkan. Ini akan jatuh kepada kafir.
Nah, ini akan jatuh kepada kafir. Kena sambung. Adapun apabila ia berhukum dengan selain hukum Islam, macam kita ni, hukum dengan British, dengan Belanda, dalam keadaan ia meyakini haramnya perbuatan tersebut. Kita tahu, kita yakin, itu sebetulnya tak boleh. Haram. Maka tidak dikafirkan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam terdahulu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan dosa disertai keyakinan bahawa Allah telah mengharamkannya dan meyakini bahawa ketundukan hanya kepada Allah dalam apa yang Dia haramkan dan mewajibkan untuk tunduk kepadanya, maka orang seperti ini tidak dihukumi kafir. Okey. Anda akan bawakan di sini, akan bacakan pendapat sahabat dan ulama. Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Anas ketika menafsirkan firman Allah. Inilah tafsiran firman Allah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka ia kafir. Apa tafsiran Ali bin Abi Talha? Ya. Dalam mengambil riwayat daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, barang siapa yang juhud ni ingkar. Ya. Sesiapa yang ingkar kepada apa yang Allah turunkan, maka ia telah kafir. Ingkar kepada Al-Quran. Ingkar kepada hukum-hukum Al-Quran. Dan barang siapa yang menetapkan kewajibannya, namun ia tidak berhukum dengannya, maka ia zalim dan fasik. Dia faham, dia tahu, dia yakin hukum Al-Quran, hukum sunnah adalah sebaik-baik hukum. Namun dia tidak melaksanakannya. Justru dia mengambil hukum yang lain, maka orang tersebut adalah zalim dan fasik. Tidak sampai kafir. So macam mana dengan negara kita, Ustaz? Adakah mereka kafir? Tak. Mereka telah melakukan kezaliman dan kefasikan. Jadi yang merumuskan undang-undang tu, yang merumuskan hukum-hukum tu, regulasi dan seterusnya, mereka termasuk melakukan kezaliman dan kefasikan. Berdosalah mereka. Memang berdosa. Dosa besar. Tak sampai kafir. Okey. Dan di dalam riwayat Tawus, Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya ia bukan kufur seperti yang mereka kaum Khawarij fahami. Ia kufur yang tidak mengeluarkan dari millah. Kufur di bawah kufur. Biasanya yang mengkafirkan seseorang yang tidak berhukum langsung dengan Al-Quran dan Sunnah, biasanya adalah kaum Khawarij. Yang biasa mengkafirkan negara ni, pemerintah ni, biasanya mereka adalah kaum Khawarij. Orang-orang ekstrim, ya. Jadi kata Ibnu Abbas ni dalam riwayat Tawus, yang dimaksud kufur dalam ayat itu bukan kufur keluar dari agama Islam. Bukan kufur seperti kufur kepada Allah, kafir kepada Allah, kafir kepada baginda Nabi. Tak. Ini maksudnya kufur kecil. Kufur kecil. Kalau dia disebut kafir, dia adalah kufur kecil. Di bawah kufur. Itu maksudnya. Tak sampai kufur yang mengeluarkan daripada millah, daripada agama. Ini kita kena tahu. Takut nanti kita ditanya ataupun kita diminta penjelasan. Okay, Al-Qurtubi berkata, Ibnu Mas'ud dan Al-Hasan berkata, ayat ini umum untuk setiap orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, iaitu yang meyakini tidak wajibnya dan menganggap halal berhukum dengan selain hukum Allah. Okay, Mujahid berkata, Mujahid dalam menafsirkan ayat ni, barang siapa yang meninggalkan saja, ya, meninggalkan berhukum dengan apa yang Allah turunkan kerana menolak kitabullah, dia tolak langsung, maka ia kafir, zalim, fasik. Dia meninggalkan hukum Al-Quran dan Sunnah, ya, dia tolak langsung. Dia cakap hukum ini tidak relevan. Hukum ini tidak sesuai dengan zaman, dengan kekinian. Sebab hukum ini adalah keras, ekstrim dan seterusnya. Itu jelas-jelas kafir. Itu jelas-jelas fasik. Itu jelas-jelas zalim. Ada tak orang yang seperti ini sekarang? Ada. Banyak. Golongan liberalism, sekularisme. Mereka mengatakan Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah tidak relevan lagi.
Tidak sesuai lagi dengan kekinian, dengan zaman ni. Oh, banyak dekat seberang sana ni, dekat sebelah sana ni, para pesara-pesara yang sudah dicuci otaknya, yang berpahaman liberalisme, mengatakan ni, semua agama betul dan hukum-hukum hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran seperti qisas, hudud tidak sesuai kalau diterapkan. Kata dia tak sesuai. Macam mana tak sesuai? Dia sudah beriman kepada Allah, dia sudah baca syahadat, dia sudah menerima konsekuensi daripada syahadatain. Tak boleh. Ikrimah berkata, sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan karena dia mengingkari kepadanya, karena ingkar, maka ia kafir. Tapi kalau tak ingkar, tak ada masalah. Kalau macam kita ni, macam kita yang ada dalam kelas ni, boleh tak kita semua ni melaksanakan hukum Al-Quran Sunnah? Boleh tak? Mampu tak? Tak mampu. Tak mampu. Jadi terpaksa kita ikut hukum selain Allah. Tapi meskipun tak mampu, kita wajib. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Sebab ini termasuk juga pada perkara zalim dan fasik. Terutama mereka yang dahulu ni. Terutama mereka yang pertama kali membuat hukum-hukum ni. Mereka lah yang akan ditanya nanti di yaumil qiyamah. Kenapa mereka ni tidak menjadikan hukum Al-Quran dan Sunnah sebagai hukum yang utama? Kenapa mereka justru memilih hukum-hukum yang lain? Meskipun mereka ada perbincangan ataupun ada sebab-sebab tertentu dan sebagainya, mesti benda itu akan ditanya nanti di yaumil qiyamah. Ya. Wallahu ta'ala alam, tak 100%. Tapi yang anda tahu di Aceh ni sudah melaksanakan hudud. Zina, minum khamar dan sebagainya. Kalau kisah sana macam belum pasti lagi. Satu-satunya negara yang berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah adalah Arab Saudi. Membunuh akan diqisas. Kalau si keluarga memberikan kemaafan, maka dia mesti bayar diat 100 ekor unta, sama dengan 600 ataupun 700 ribu ringgit. Jadi agama Islam itu sangat menjaga nyawa, sangat menjaga diri. Kalau kita tengok mana yang paling sedikit berlaku kriminal seperti pembunuhan, Arab Saudi. InsyaAllah Arab Saudi berbanding dengan negara-negara yang lain. Sebab takut kan, kalau dah membunuh orang pasti dia akan dikisos. Kalau kita tengok filem-filem dalam YouTube tu tentang kisos tu, ngeri kali. Danger kan. Ya Allah. Pertama anda tengok filem kisos tu kan. Dulu ketika anda sekolah menengah. Tiba-tiba anda beli handphone baru. Tiba-tiba dalam handphone tu ada satu video tentang kisos. Itu pun anda lagi puasa. Pukul tak silap tengah hari pukul 12. Anda terus tengok, ya Allah, di sepenggal Allah Akbar. Rasanya ni turun semua ni. Macam tak boleh makan, tak boleh minum. Allahu Akbar. Takut. Itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sangat menjaga diri, sangat menjaga mana? Hifdzun nafsi. Menjaga diri. Kau bunuh orang, kau akan dibunuh. Apa maksudnya? Kau jangan sampai bunuh orang sebab nyawa orang tu sangat dijaga. Haram. Itu dia. Kalau hukum Allah ini diterapkan, insya-Allah aman. Insya-Allah aman. Memang aman. Dan janji Allah Subhanahu wa taala. Tak berani orang lah, tak berani akan berbuat zina secara terang-terangan, takkan berani. Patah gigi pun tak boleh. Itu kalau coba kita tengok dalam dalam surah tadi itu ya, dalam surah Al-Maidah tu. Ayat yang ke-45 tu. Tengok dekat sini. Wa katabna alaihim fiha, dan kami telah menetapkan bagi mereka, bagi umat-umat terdahulu ni lah, kepada Bani Israel, ya, di dalamnya itu di dalam Taurat, bahawa nyawa dibalas dengan nyawa, qisas.
mata dengan mata. Tengok. Hidung dengan hidung. Telinga dengan telinga. Gigi dengan gigi. Dan luka-luka pun ada kisahnya. Balasan yang sama. Mana tengok ni. Inilah hukum sebetulnya. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak silap dekat Malaysia ni adalah satu negeri yang ingin menerapkan hukum Islam ni. Kelantan kan? Ada Kelantan. Dari dulu memang, tapi sampai sekarang belum tercapai. Semoga Allah semoga Allah memberikan kemudahan bagi bagi kerajaan ataupun pemerintah di Kelantan untuk menerapkan. Memang kita kena dukung benda ni. Brunei dah. Alhamdulillah. Okey, tengok lagi ni. Ana sambung lagi ya dekat sini. Okey. Mana ni? Abu Abdillah Al-Qurtubi berkata, artinya, ia kafir kerana meyakini tidak wajibnya dan menganggapnya halal. Adapun orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, sementara ia meyakini bahawa dirinya telah melakukan keharaman, maka ia termasuk Muslim yang fasik dan urusannya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Jika berkehendak, Allah akan azab, dan jika tidak, Allah akan ampuni. Ini tanggungjawab kita semua ni. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, mereka itu apabila mengetahui bahawa tidak boleh berhukum kecuali dengan apa yang Allah turunkan, namun mereka tidak beriltizam dengannya, bahkan meyakini halal berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka mereka kafir. Dan jika tidak demikian, maka mereka adalah orang bodoh, orang yang tidak kafir. Okey, seterusnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi berkata, yang sahih bahawa berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan mencakup dua kufur. Ni kita kena faham ni. Mencakup dua kufur. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah mencakup dua kufur. Yang pertama, kufur yaitu kufur besar dan kecil sesuai dengan keadaan hakim tersebut. Jika ia meyakini wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan dalam kejadian ini dan ia menyimpang darinya dan berbuat maksiat disertai pengakuannya bahawa ia berhak mendapatkan azab, maka ia adalah kufur asghar, kufur kecil, tidak sampai keluar daripada millah. Dan jika ia meyakini bahawa berhukum dengan hukum Allah itu tidak wajib dan bahawa ia diberi kebebasan padanya disertai keyakinan bahawa itu adalah hukum Allah, maka ini adalah kufur akbar. Jika ia tidak tahu atau salah, maka ia dihukumi sebagai orang yang bersalah, tidak kafir. Okay, kemudian terakhir, Ibnu Katsir berkata, sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka ia kafir. Kenapa ia kafir? Kerana mereka juhud, ingkar, tak percaya bahawa ini adalah wajib diterapkan. Juhud kepada hukum Allah, inat dan sengaja. Jadi yang dimaksud kafir dalam ayat itu, apabila dia tidak melaksanakan hukum Allah dengan keyakinan hukum itu tidak wajib, ataupun dia menolak langsung dan meyakini ada hukum selain Al-Quran yang lagi baik, maka itu termasuk kafir. Wal-iyadu billahi ta'ala. Okey, baik. Kita teruskan kepada buku ni. Tengok dalam buku. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Yang bermaksud tidak beriman sempurna. Ni tak sempurna iman seseorang ni. Tidaklah beriman sempurna seseorang di antara kamu, ya, sebelum keinginan dirinya menuruti apa yang telah aku bawa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, iman kita ni tak sempurna selagi mana hawa nafsu kita tidak tunduk kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
hukum selain Al-Quran dan Sunnah ini adalah hukum buatan manusia. Kalau hukum dibuat oleh manusia mesti dia timbul daripada, sekurang-kurangnya dia akan dihasilkan daripada dua perkara. Dihasilkan daripada perasaan ataupun fikiran. Ini hukum hasil yang dihasilkan oleh manusia ni. Dia dihasilkan dengan perasaan, rasa, hawa nafsu. Yang kedua adalah fikiran. Ini hukum yang dibuat manusia. Makanya hukum yang dia buat manusia ni adalah relatif. Kadang ia benar, kadang ia salah. Dan kebanyakannya adalah salah. Hukum yang paling benar adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Baik, Asy-Sya'bi menuturkan. Ini sudah dibaca tadi ya. Ini menjelaskan tentang tentang asbabun nuzul ni. Anda tak perlu baca lagi ni. Sebab sudah dijelaskan tadi pada permulaan. Kita teruskan kepada kandungan bab ini. Yang pertama, tafsiran ayat dalam surah An-Nisa, dan ayat ini dapat membantu untuk memahami pengertian taghut. Yang kedua, tafsiran ayat dalam surah Al-Baqarah. Yang ketiga, tafsiran ayat dalam surah Al-A'raf. Yang keempat, tafsiran ayat dalam surah Al-Ma'idah. Yang kelima, sebab turunnya ayat yang pertama sebagaimana dijelaskan Asy-Sya'bi. Okay. Yang keenam, pengertian iman yang benar dan iman yang palsu. Iman yang benar iaitu berhakim kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah serta menerima hukumnya dengan tunduk dan ridha. Dan iman yang palsu iaitu mengaku beriman tetapi tidak mau berhakim kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, bahkan berhakim kepada taghut. Lalu macam mana dengan kita? Kita iman, kita ni yang betul-betul iman ke ataupun iman palsu? Macam mana? InsyaAllah betul-betul beriman. Jangan kita cakap, kalau macam itu kita iman palsu, Ustaz. Bukan. InsyaAllah kita benar-benar ataupun betul-betul beriman. InsyaAllah. Iman yang ori ya. Okey, yang ketujuh. Kisah Umar dengan orang munafik. Bahawa Umar memenggal leher orang munafik tersebut karena tidak rela dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh baca di atas ni. Yang ini anda tak baca tadi. Untuk yang ke-8. Seseorang tidak akan beriman sempurna dan benar sebelum keinginan dirinya mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya insya-Allah pada minggu hadapan kita akan membahaskan tentang bab yang ke-40 iaitu mengingkari sebahagian daripada asma dan sifat Allah. Naam, hada wallahu taala alam. Mungkin ada soalan sebelum kita tutup? Ya. Ya. Baik, tugas kita adalah menyampaikan saja. Ya, menyampaikan ad-da'wah. Kan disebutkan dalam hadis dalam Al-Quran. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Hendaklah di antara kamu ni ada seorang umat ataupun golongan yang menyeru kepada kebaikan, berdakwah. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi apabila kita berdepan dengan kelompok ataupun kumpulan yang memiliki akidah yang menyeleweng, seperti ekstremis atau apa dengan khawarij dan sebagainya, tak apa, kita bagi nasihat dengan mereka. Kita sampaikan apa yang benar daripada baginda Nabi SAW, bahwasanya pemahaman ayat ini adalah seperti ini, seperti itu. Wa lam yakum bima anzalallah, boleh dicek, boleh ditengok syarah dia, tafsir dia dalam tafsir sekian demikian. Bahwasanya pemerintah itu tidak kafir gara-gara tidak melaksanakan hukum agama Islam. Kita sampaikan kepada dia apa yang benar. Kalau boleh kita sampaikan juga hadis Nabi, ayatnya, imam yang mengatakan penjelasan itu, sampaikan kepada dia. Kalau masih lagi dia tidak menerima ataupun menolak langsung dengan dengan dakwah kita, itu bukan tugas kita. Sebab hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi adalah orang yang paling sempurna. Tetapi baginda Nabi tidak dapat menundukkan pakciknya.
Karena Allah memang tidak berkehendak. Kalau kita dah bagi nasihat, kan, dah jelaskan apa yang benar kepada kaum-kaum yang menyeleweng ni, dan dia tidak mau, itu bukan tugas kita. Yang penting tugas kita sudah menyampaikan. Itu saja. Tak banyak. Naam. Itu yang wajib memang kita menyampaikan yang benar. Kalau kita tak sampaikan, kita berdosa. Okey, baik. Ada soalan lagi? Tak ada? Tak adalah. Okey, baik. Apa-apa yang datang, kebaikan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan kesilapan, itu murni datangnya daripada anda sendiri. Astaghfirullahalazim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.